Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku nak kongsikan berkaitan dengan tugas-tugas PTPO secara ringkas dan kalau boleh kita padatkan dalam masa yang singkat ni. Jadi, tugas-tugas PTPO kebanyakannya adalah berkaitan tugas-tugas perkeranian di dalam jabatan, sama ada penyediaan surat ataupun pengurusan rekod dan fail, terlibat dengan mesyuarat majlis rasmi ataupun kerja-kerja lain di dalam jabatan mengikut fungsi-fungsi jabatan lah. Okey, jadi dalam pengurusan fail dan rekod, kita masuk dalam pengurusan fail dan rekod. Dalam pengurusan fail dan rekod, dan tentulah PTPO ni akan membuat kerja-kerja berkaitan surat menyurat. Jadi surat menyurat akan dimasukkan di dalam fail. Jadi fail tu perlu diwujudkan. Untuk mewujudkan fail, kena tengok kesesuaian fail tu macam mana kau akan wujudkan daripada awal. Buka kulit tu, lepas tu sediakan tajuk mengikut perkara yang bersesuaian. Lepas tu dapatkan nombor fail untuk ni buka fail, sediakan kertas minit dalam fail tu, kemudian kulit fail tu pilih, buka mengikut kesesuaian tahap dia punya ni, tahap rahsia dia, sama ada terbuka, terhad ataupun dia punya ni. Itu kulit warna putih. Kalau dia sulit, kulit warna hijau. Kalau dia rahsia warna pink berpalang, kemudian kuning berpalang, kalau tak silap untuk rahsia besar. Okay, jadi buka itu dah satu. First, buka dengan ikut step dia. Kemudian bila dah ada file tu, itulah akan ada pergerakan file. Jadi surat menyurat akan dimasukkan. Bila dapat surat, antara kerja PTPO adalah akan memasukkan surat ke dalam fail yang berkenaan dan kemudian rekodkan. Bila rekodkan, akan rekod pergerakan keluar masuk dalam fail tu. Surat-surat tu akan direkodkan di dalam kertas minit. Kertas minit dia macam kertas kacang lah kalau pernah nampak. Jadi kita akan rekodkan tu yang ada bilangan 1, 2, 3, 4 tu, itu ikut turutan bila fail dapat. Jadi fail yang daripada jabatan kita hantar keluar, kita akan pakai warna hitam ataupun warna biru. Jadi fail keluar kita akan cakap fail ni bilangan surat ni bilangan apa kepada di bilangan tu surat bertarikh ni sekian-sekian kepada contoh dia JKR. Dimasukkan dalam fail bila tarikh bulan dia. Lepas tu kalau surat masuk pula, kita pakai pen warna merah. Jadi pen dia, konsep dia sama, surat daripada contoh dia daripada JKR kepada pejabat kita, tarikh sekian-sekian dimasukkan pada sekian-sekian. Okey, bila surat keluar hitam dengan biru, senang pakai warna hitam. Atau lepas tu bila surat daripada luar masuk kita rekodkan dengan warna merah. Okey, itu dalam apa. Kemudian bila file ni dah keluar masuk akan sampai masa dia akan kena tutup. Sama ada file tu tak digunakan lagi, jadi kita akan tutup. Mungkin dia dalam guna sikit kita tutup, ataupun file tu ditutup sebab untuk penjilitan semua, tambah lagi dia punya dia punya jilid kedua, ketiga, keempat. Kenapa akan ni tambah jilid kedua, ketiga, keempat ataupun tambah lagi. Itu bila dia dah sampai 100 bilangan dia, maksud dia ada 100 surat dalam file tu, kau akan kena buat ni lah jilid baru. Dia punya tajuk pakai tajuk yang sama, tapi cuma dan nombor file tetap nombor file yang sama. Contoh dia kalau dia PTJ 1/100, tiba-tiba kau dah habis, kau tutup untuk tambah jilid, dia akan jadi PTJ 1/100 jilid 2. Kenapa tutup? Satu, dia bila dah sampai bilangan dia 100. Ataupun lagi satu, kalau bila file tu dia tebal dia dah sampai 4 cm. Jadi bila dah lebih 4 cm, jangan simpan lah. Walaupun bilangan dia masih 50, 60, maupun baru 20 lebih, tapi kalau dah lebih 4 cm, tutup, buat jilid baru. Okey, jadi itu untuk berkaitan file dan rekod. Kau tugas PTPO, buka, rekodkan, masukkan surat, kemudian tutup file. Okey, kita pergilah dalam pengurusan mesyuarat. Jadi PTPO punya kerja-kerja dalam pengurusan mesyuarat, first dah tentulah dia akan buat surat menyurat berkaitan mesyuarat. Contoh dia surat jemputan. Tapi sebelum surat jemputan, kau kena dapatkan dia punya maklumat bila mesyuarat tu nak buat. Jadi bila mesyuarat tu nak buat, kalau ada setengah jabatan, ada pegawai yang dah buat tetapkan, cakap okey, dalam mesyuarat dia dah tetapkan sekian bila nak buat kan. Tapi ada masanya
kalau mesyuarat tu contoh dia mesyuarat kali pertama, jadi kau kena dapatkan tarikh bila pengerusi mesyuarat tu available untuk buat mesyuarat, kemudian dapatkan tempat yang available untuk mesyuarat tu bila tarikh, pastikan dua tu sama lah yang available kan. Jadi kemudian baru kau buat surat. Jadi bila dah buat surat, kenalah dapatkan dah selesai surat tu, dah buat surat panggilan mesyuarat, yang di dalam surat panggilan mesyuarat tu ada beberapa perkara yang penting, iaitu tajuk mesyuarat, kemudian di dalam tu akan cerita pasal bila mesyuarat tu akan dijalankan, dekat mana, pukul berapa. Selalunya kalau bila tarikh tu kita letak dalam kurungan hari sekali, untuk ni lah, bagi senang orang nak faham lah. Nampak? Jadi kadang-kadang bila contoh dia 23 hari bulan tu, kadang-kadang orang tersalah fikir 23 tu hari apa kan. Okey, dia letak 23 hari bulan, contoh dia hari Isnin. 23 hari bulan dalam kurungan hari Isnin. Tu kebiasaannya yang kita buat. Jadi itu dalam surat jemputan. Lepas tu bila dah surat jemputan, dah siap surat jemputan tu, bukan terhenti dekat situ saja. Antara lain kerja PTPO, kau kena tempah tempat untuk mesyuarat tu. Bukan setakat cakap okey bilik mesyuarat sekian-sekian, okey terus memang akan jadi. Tak, kena ada tempah kena tempah tempat bilik mesyuarat dia, baru boleh buat. Pastikan bilik mesyuarat tempah, kemudian tempah makanan. Sebab orang kerja kerajaan ni, kalau mesyuarat selalunya apa, aku tak pastikan apa, tapi dah kebiasaan macam tu. Tapi ikut kesesuaian. Kalau benda tu nampak macam tak perlu lah, tapi boleh tanya kepada pegawai, rujuk kepada pegawai, dia memandai, itu je. Okey, dah tempah tempat mesyuarat, dah tempah makanan, pastikan nanti waktu ni kerja selepas tu PTPO kena pastikan pula makanan tu, kalau bila dah tempah contoh dia untuk hari mesyuarat tu, pastikan sebelum mesyuarat, contoh dia 15 minit sebelum mesyuarat tu dah ada makanan tu semua selesai, dah ada tersedia. Kemudian pastikan pula kalau bilik mesyuarat tu peralatan dia berfungsi dengan baik. Lampu on, aircon sejuk pasang, kalau ada kipas, kalau ada projektor, kalau ada komputer kena pakai. Itu kena pastikan dengan bantuan bahagian IT, kalau ada lah dekat jabatan tuan-tuan dan puan. Jadi itu baru sampai persediaan. Selain tu yang PTPO kena buat untuk persediaan mesyuarat adalah sediakan buku kehadiran mesyuarat. Jadi buku kehadiran mesyuarat ni akan diisi oleh ahli-ahli mesyuarat. Itu guna dia untuk rujuk. Kalau untuk minit mesyuarat apa semua kan, rujuk siapa yang datang, siapa yang tak datang kan. Kadang-kadang ada benda tu keperluan dia kan. Itu masih lagi itu dah masuk untuk mesyuarat. Kalau ikutkan sebelum, PTPO selain daripada tu adalah bertanggungjawab untuk call ataupun hubungi ahli-ahli mesyuarat untuk tanya dapat tak surat panggilan mesyuarat, akan datang ke tak, kalau tak datang ada hantar wakil ke tak. Dan termasuk juga kalau ada pindaan, segala apa pindaan, kenalah berhubung dengan ahli-ahli mesyuarat. Itu ni lah antara tugas lain untuk ni PTPO. Okay, bila dah masuk apa semua tu, kalau ada dokumen ataupun apa-apa macam surat nak diedarkan di dalam mesyuarat, itu juga tugas-tugas PTPO untuk sediakan salinan-salinan tu untuk ahli-ahli mesyuarat. Letak dalam ni lah, dekat meja-meja ni, tempat duduk ahli-ahli mesyuarat tu. Itu kena sediakan. Kalau mesyuarat tu contoh dia akan membincangkan perkara-perkara yang berbangkit apa semua tu kan, dan benda tu perlu dibincangkan dalam slide, antara tugas lain PTPO adalah menyediakan slide tersebut. Dan bila slide tu tersebut telah disediakan, dah tentulah PTPO tersebut ada kemungkinannya akan turut hadir di dalam mesyuarat itu sebagai penjaga slide PowerPoint tersebut. Okey, slide. Okey. Apa lagi? Ada yang terlupa tak? Okey. Selepas tu dan pasti dan kerja dia selain yang yang tadi peralatan-peralatan tu, termasuklah mikrofon apa semua tu. Dan bila dah selesai mesyuarat, pastikan ahli-ahli mesyuarat semua isi kehadiran mesyuarat tu. Kemudian pastikan kebersihan bilik mesyuarat, macam mana masuk, macam tu juga keluar bersih. Pastikan peralatan-peralatan yang di dalam bilik mesyuarat
apa selesai tutup, kalau sebelum ni buka lampu, tutup balik lampu, kalau buka kipas, tutup balik kipas, off semua PC apa semua bagai tu apa semua tu, itu kena pastikan. Okey, itu untuk mesyuarat. Dia kalau ikutkan ada lagi terlibat juga dengan majlis rasmi. Kalau majlis rasmi lebih kurang macam tu juga. Tapi benda ni macam banyak sangat aku nak packkan. Ni pun dah 10 minit. Tapi insya-Allah nanti aku letakkan dekat description kat video ni dia punya ni lah senarai poin-poin dia. Jadi boleh rujuk tengok dalam tu. Okey, selain tu itulah kerja PTPO akan terlibat dengan kerja pengurusan, pentadbiran, human resource apa semua tu berkaitan dengan cuti pegawai, kenaikan gaji. Dia tak buat gaji lah, kenaikan gaji untuk dokumen-dokumen berkaitan pencen, apa kursus pengesahan jawatan pegawai apa semua itulah. Termasuk juga kalau jabatan tu, contoh dia jabatan tu akan terlibat dengan tender apa semua tu, akan terlibatlah dengan penyediaan kontrak untuk penyemakan apa semua tu. Dan ada macam ada juga yang tanya dalam video sebelum ni, ada yang tanya ada PTPO ni akan terlibat tak dalam apa counter. Kalau ikut dalam penerangan kat SPA tu memang dah cakap dah PTPO terlibat dalam counter. Jadi terlibat dalam counter dia buat apa? PTPO dia akan terlibat dalam counter. Contoh dia macam kalau di dalam pejabat tanah ada permohonan tukar milik, permohonan tukar syarat, permohonan apa bicara kuasa pertukaran hak milik apa semua tu, pajakan apa semua tu, dekat situ akan diletakkan pembantu tadbir perkeranian operasi N19 dekat kaunter untuk dia terima permohonan, dia uruskan dari permohonan tu apa sampai borang tu permohonan, sampai kesediaan kertas kerja, sampai kembalikan balik geran ke ni lah. Jadi terlibat juga dengan kaunter. Jadi kena PTPO antara benda skill kena belajar pandai senyum lah. Okey. Lain-lain kerja kok aku terlupa apa semua tu. Tak apalah, insya-Allah tambah lagi. Boleh je tanya kalau sempat aku jawab, sebab biasalah kadang-kadang sibuk tak tengok. Okey, assalamualaikum. Yang korang yang nak pergi temu duga tu apa semua tu, aku harap korang berjaya. Kalau dapat, alhamdulillah, buat kerja elok-elok. Okey, assalamualaikum.